Mesti ada banyak persoalan yang bermain dekat kepala kan. Contohnya seperti kenapakah Loki time sleeping, selepas tu siapakah yang menelefon Loki di masa hadapan itu, dan siapakah yang prone Loki di masa hadapan itu. Aku tahu memang confirm ada banyak persoalan dalam kepala korang selepas menonton Loki season yang kedua, episod yang pertama, dan aku juga mempunyai persoalan-persoalan itu. Tapi dalam video kali ini aku akan correct plot untuk Loki season yang kedua, episod yang satu, dan berkemungkinan akan menjawab beberapa persoalan yang bermain dalam kepala korang semua. Let's go. Assalamualaikum, welcome back to Funivision YouTube channel di mana kita membahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumours, Marvel Theory and everything about Marvel. Dan dalam video kali ini adalah correct plot untuk Loki season yang kedua, episod yang pertama. Okay, dan episod pertama pun sudah sangat-sangat mengagumkan bagi aku daripada segi storytelling, daripada segi character development, dari segi pengenalan karakter baru iaitu Ki Hugh Kwan sebagai Obi ataupun Ouroboros di dalam cerita ni, dan juga impact multiverse dan juga time travel di dalam Multiverse Saga, dan aku rasa sangat menakjubkan. Spoiler alert, dalam video ni akan mengandungi spoiler yang sangat besar kepada Loki season yang kedua, episod yang pertama. Yang mana belum lagi menonton Loki season yang kedua, episod pertama ni, boleh segera pergi ke Disney Plus Hotstar, tonton dulu, lepas tu baru datang balik ke correct plot ini, sebab akan mengandungi spoiler yang banyak. Dan juga untuk pengetahuan korang semua, aku tak akan reveal any kind of theory, any kind of plot dekat episod yang kedua, sebab aku dah tonton episod yang kedua dekat special screening itu. So apa saja teori ataupun pemikiran ataupun penjelasan, aku hanya akan kecilkan skopnya ke dalam episod satu saja. Okay, so don't worry, aku tak akan spoil anything dekat episod yang kedua. So first thing first, kita borak pasal time sleeping dan juga temporal loom. Okay, ada dua frasa baru yang diterapkan di dalam MCU setakat ni dalam Loki season yang kedua, episod yang pertama. Tapi sebelum kita pergi in depth lebih dalam kepada time sleeping dan juga temporal loom, kita pergi kepada satu lagi frasa yang diperkenalkan di dalam MCU, iaitu butterfly effect. Ya, betul. Dan ini adalah pertama kalinya butterfly effect diperkenalkan dan digunakan di dalam MCU. First time Loki is the first project. Sebelum ni kita nampak butterfly effect dekat Sony Spider-Man Universe, iaitu Spider-Man Across the Spider-Verse, di mana butterfly effect diaplikasikan di dalam filem tersebut. Tapi kali ni diaplikasikan di dalam Loki season yang kedua, episod yang pertama. Dan mungkin ada korang akan bertanya-tanya, so adakah time travel sudah pun diubah di dalam MCU sekarang ni? Sebabnya kita pergi balik kepada Avengers Endgame dahulu. Avengers Endgame dahulu di mana Bruce Banner ataupun Hulk telah menjelaskan kepada Rhodey bagaimanakah time travel itu berfungsi di dalam MCU, di mana dia mengatakan time travel ini bukannya seperti kita menonton Back to the Future, di mana kalau kau mengubah masa silam, masa depan kau akan berubah. So Back to the Future is a bunch of bullshit? Tapi di dalam MCU sebenarnya Bruce Banner kata, kalau kau ubah masa silam kau, masa silam kau akan menjadi masa depan kau. Okey, mungkin ayatnya, mungkin pengolahan ayat tu mungkin sama, tapi impact kepada kedua ayat yang aku mention tadi sangat-sangat berbeza. Dan antara pengenalan yang aku juga nak bagi tahu dekat korang adalah berkenaan dengan Secret Timeline, di mana Secret Timeline ini diwujudkan right after He Who Remains memenangi peperangan ataupun Multiverse War bersama dengan variant-variant Kang yang lain. Disebabkan itu, He Who Remains telah menciptakan Secret Timeline, telah menciptakan TVA, dan TVA pula telah menciptakan banyak rules untuk protect Secret Timeline ini daripada lahirnya variant-variant Kang yang lain. Contohnya seperti terma seperti Nexus Event, terma seperti variant, terma seperti time sleeping tak ada lagi before this. Itulah Nexus Event dan juga variant, supaya variant Kang ni tidak wujud. Bermakna He Who Remains saja yang memegang timeline dan juga conquer the timeline, supaya variant lain tak wujud lah. So itu adalah konsep yang kita pelajari masa Loki season yang pertama, dan terutamanya dekat Loki season pertama, episod yang ke-6. Tapi sekarang ni time travel sudah pun berubah dan mengaplikasikan satu terma, iaitu butterfly effect, di mana kalau kau ubah masa silam, masa depan kau pun akan berubah. Dan ni kita boleh tengoklah dekat Loki season yang kedua, episod yang pertama ni, apabila Loki dia berborak dengan Obi ataupun Ouroboros di masa silam, secara spontannya Obi di masa hadapan mendapat input itu ataupun mendapat memori itu. Apakah perkara yang dibualkan? Perkara yang dibualkannya adalah berkenaan dengan time sleeping. Sebelum ni time sleeping memang tidak boleh terjadi, dan Obi pun tahu dan juga acknowledge tentang time sleeping. Tapi selepas Loki pergi balik ke patah balik ke masa
masa silam, time ke TVA masa dahulu dan berjumpa dengan Obi pada masa dahulu, dia telah menanyakan Obi tentang time sleeping, dan secara tak langsungnya Obi di masa hadapan aware dan juga tahu Loki pernah berjumpa dengannya di masa silam. Tapi berapakah tahunnya, berapakah waktunya, yang tu aku tak tahu. Dan bukan tu saja, dia juga Loki pernah menciptakan satu mesin yang aku akan ungkapkan nanti, aku akan bagi tahu dekat korang nanti, bersama dengan Obi di masa silam. Disebabkan diorang menciptakan mesin itu bersama-sama, secara spontannya mesin itu telah diwujudkan di masa hadapan. Dan apabila Mobius tanya, kau ada tak satu mesin yang mampu untuk menyelamatkan Loki daripada time sleeping, dan Mobius pula, Obi kata dia tak ada. Tapi secara spontannya memori dia tiba-tiba klik, terus mesin tu tiba-tiba ada di masa hadapan. Dan aku rasa itu adalah satu penjelasan butterfly effect yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat senang untuk difahami. Aku harap korang fahamlah terma butterfly effect di dalam Loki season yang kedua, episod pertama ni. Sejurus lepas tu kita pergi kepada the main theme untuk episod pertama ni yang berjudul Ouroboros ini. Kita pergi kepada time sleeping. Itu adalah permasalahan utama di dalam episod yang pertama ni, di mana Loki telah dicampakkan daripada masa silam pergi ke masa kini, pergi ke masa hadapan. Dan dia dicampakkan bukannya mengikut kehendaknya, dia dicampakkan mengikut sesuka hati saja, dia tercampak dengan sendirinya. Dan kalau korang ingatlah terma-terma yang kita faham daripada Loki season yang pertama, masa sebenarnya sepatutnya tidak mempengaruhi TVA, tidak mempengaruhi The Void, dan juga tidak mempengaruhi Citadel at the end of the time, penghujung kepada masa untuk Sacred Timeline, di mana He Who Remains muncul dan juga tinggal di situ. Korang ingat tak bila episod yang ke-6, di mana He Who Remains tiba-tiba tergamam, merasakan sesuatu yang tak kena dengan dirinya, dengan persekitarannya, apabila dia telah mengangkat macam satu batu dan membalingkan ke atas mejanya, bermaksud dekat situ graviti tiba-tiba wujud. Sebenarnya mungkinlah graviti wujud pada waktu sebelum ni, tapi dia mengukur berapakah kelajuan batu itu jatuh ke tanah. Bermaksud time suddenly, secara tidak sengajanya, tiba-tiba exist ataupun wujud di TVA. Dan pengenalan tentang masa wujud di dalam TVA ini lebih kukuh apabila Loki telah dicampakkan ke masa silam. Apabila pertama kali kita tengok untuk episod yang pertama ni, kita nampak sejurus daripada ending episod yang ke-6 untuk Loki season yang pertama, terus on the spot kita nampak Loki dicampakkan ke TVA. Tapi cumanya TVA kali ni pada masa silam, TVA itu dikuasai oleh He Who Remains, bukannya Timekeepers. Bermaksudnya ada sesuatu perkara yang berlaku dan juga fishy dekat sini. Sebab kan kita tahu Timekeepers yang mengetuai TVA, dan TVA acknowledge tentang tu, Tuhan mereka adalah Timekeepers, bukannya He Who Remains. Tapi Loki dicampakkan ke sesuatu masa di masa lampau, di mana He Who Remains yang mengetuai TVA, dan dia tidak malu untuk menunjukkan dirinya sebagai a conqueror dan juga a leader untuk TVA. Okay, so kenapa perkara ni berlaku adalah disebabkan aku rasa He Who Remains telah memadamkan memori pekerja-pekerja TVA, Minutemen, B-15, S5 dan sebagainya atas sebab tertentu. Tapi aku tak pasti apakah sebabnya He Who Remains menggantikan dirinya, menggantikan statunya kepada Timekeepers. Adakah ada satu perkara yang berlaku pada waktu itu, ataupun adakah multiversal war suddenly berlaku pada waktu itu? Aku tak pasti pasal benda tu. Tapi kalau korang ingat at the end of the season 1, pada episod yang ke-6, Hunter B-15 dia telah mengatakan kepada Mobius di mana ada 63 timeline yang branch daripada Sacred Timeline, dan perkara ni dia berlaku sejurus daripada He Who Remains mati tau. Sedangkan He Who Remains mati itu berlaku di masa kini, bukannya di masa silam, tetapi impactnya telah dirasai oleh masa silam juga. Dan kalau ikut logiknya, He Who Remains tak mati di masa silam, He Who Remains mati di masa kini. Sepatutnya segala keputusan, segala impact yang berlaku di masa kini kekal di masa kini dan akan mempengaruhi masa depan. Tapi disebabkan He Who Remains mati dibunuh oleh Sylvie, dan Loki telah ditendang oleh Sylvie daripada Citadel at the end of the time dan dicampakkan ke masa silam, secara spontannya multiverse timeline branch di situ berlaku dengan begitu saja. Dan Hunter B-15 mengatakan he want us ataupun he allow us to
memberikan timeline Nexus segala Nexus event itu untuk branch dengan secara natural dan semula jadinya. It doesn't make any sense. Dan ikut fahaman aku lah, this is just my bongok teori, this is teori bodoh saja. Bermaksud dekat sini, masa wujud di Time Variance Authority di TVA dan bergerak secara selari ataupun dia bergerak secara paralel, di mana He Who Remains yang mati di Citadel at the end of the time juga mati di masa silam dan juga mati di masa hadapan. Kerana apa? Kerana chaotic of multiverse yang berlaku di Sacred Timeline. Terlampau banyak time yang branch sehingga ianya tidak terkawal. Dan apabila TVA ini tidak mampu untuk mengawal segala time yang branch daripada Sacred Timeline, bermaksud dekat sini, every timeline yang branch akan lead to multiverse war, akan lead to another Kang yang akan lahir daripada kekecohan dan percambahan Nexus event ataupun time branch itu. Tapi korang mungkin ada terfikir juga, kenapa Loki the only one yang time sleeping dekat sini? This is just my theory juga. Kenapa Loki yang time sleeping adalah disebabkan Loki yang terlibat pada pertempuran akhir di antara Sylvie dan juga He Who Remains. Tapi Sylvie telah menendang Loki keluar daripada the Citadel at the end of the time, bukannya menggunakan satu pad ataupun satu mesin masa yang diciptakan untuk TVA workers, untuk Minutemen dan sebagainya, tapi Sylvie telah mengambil pad masa daripada He Who Remains. So aku rasa mungkin ada certification ataupun ada informasi yang berbeza dekat sini, cara penggunaan pad yang digunakan oleh Kang ataupun He Who Remains tu dengan pad worker-worker di TVA. That is just my theory sajalah kenapa Loki time sleeping. Okay, so next stop kita pergi kepada frasa yang baru juga, iaitu Temporal Loom. Bukan frasa lah, ataupun satu teknologi barulah, Temporal Loom di mana untuk menyelesaikan masalah time sleeping Loki ni, Mobius perlu membawa Loki pergi ke Repair and Advancement ataupun RNA. Dia untuk berjumpalah dengan Obi yang dinamakan sebagai Ouroboros. Ouroboros ni dalam Norse mythology ianya disimpulkan sebagai seekor naga ataupun seekor ular yang memakan ekornya sendiri. Bermaksud dekat situ bukanlah makan ekor dia apa-apa, tidaklah. Bermaksud dekat situ itu adalah satu looping. Bermaksud masa silam, masa sekarang dan juga masa kini berlaku secara serentak dalam bentuk bulatan. Ianya akan terus berulang tanpa kita sedari. Dan Obi mengatakan untuk menyelamatkan Loki dari time sleeping, mereka memerlukan satu alatan yang dipanggil Temporal Aura Extractor. Okey, di mana mesin ni lah yang akan menangkap Loki yang berada di masa silam, masa depan dan masa kini serentak berada di masa yang dia inginkan, which is masa kini lah. Sebab kita nampak lah dia tiba-tiba tercampak ke masa silam, tercampak ke masa depan, dan ianya berlaku bukannya mengikut keinginannya. Okey, disebabkan itu Obi ingin menciptakan satu mesin yang bernama Temporal Aura Extractor ni. Cumanya ianya pada waktu itu masa Loki dan juga Mobius berjumpa dengan Obi ni, mesin itu tidak wujud lagi. Mesin itu tidak ada lagi. Cumanya Obi tahu cara untuk menghentikan time sleeping. Sebab Obi lah yang menciptakan manual guide untuk TVA. Segala peralatan-peralatan canggih di TVA itu, Obi yang in charge of that. Cumanya mesin itu tidak wujud lagi. Tapi sejurus selepas Loki telah pergi ke masa silam dan berjumpa dengan Obi, pada waktu itulah Temporal Aura Extractor itu dihasilkan, diwujudkan hasil daripada pertolongan Loki. Masa tu baru Obi mencipta Temporal Aura Extractor. Untuk menjayakan misi ni, Loki harus prune dirinya keluar daripada timeline. Sejurus dia sudah keluar dari timeline tu, masa tu Mobius kena jalankan kerja dia lah untuk menangkap Loki dan membawanya ke TVA menggunakan Temporal Aura Extractor. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya kan, kalau ikut konsep asalnya lah, batang prune itu yang digunakan oleh Minutemen, digunakan oleh pekerja-pekerja TVA, selepas kita prune seseorang itu, ianya akan dihantar straight away pergi kepada The Void. The Void di mana ada seekor raksasa ataupun satu weapon yang digunakan oleh He Who Remains yang dinamakan sebagai Eliath, akan memakan varian-varian ni hidup-hidup sehingga kan varian itu tidak pernah wujud langsung. Itu adalah konsepnya, batang prune yang diciptakan di TVA. Tetapi sejurus selepas Loki diprune oleh seseorang yang kita tidak diketahui, dia diprune, dia tak dicampakkan ke The Void, dia terus masuk ke Sacred Timeline dan ditarik oleh Mobius kerana Loki tidak sempat untuk pergi ke The Void.
Sebab itulah penggunaan mesin tu adalah selepas Loki di-prune, mesin ni dapat detect Loki dalam secret timeline dan tariknya keluar, so that time slipping tidak berlaku lagi untuk karakter Loki ini. Okay, aku harap benda ni menjelaslah untuk korang semua. Tapi for sure aku rasa time slipping ni hanya selesai untuk seketika waktu sahaja. Sebabnya nanti kalau kita tengok trailer pun, ada satu masa di mana Loki masih lagi time slipping, di mana Loki telah pergi ke kedai jet ski dan juga Loki pernah time slipping sehingga kan menampak dirinya di masa itu. Ada satu masa tu dia nampak dirinya depan muka dia. So maksudnya time slipping akan berlaku lagi selepas ni. Tapi apakah puncanya Loki masih kekal time slipping? Yang tu kekal tidak diketahui lah. Aku rasa dia akan di-reveal dalam episod yang ke-2 mungkin, 3, 4. Mungkin akan di-reveal, aku tak tahu about that. So itu pasal time slipping. Sekarang ni aku nak borak pasal satu benda lagi, iaitu political conflict dekat TVA ataupun Time Variance Authority. Sekarang ni di masa kini dekat TVA tersebut berlakunya masalah politikal di antara Hunter B15 dengan penguasa dekat situ ataupun judge yang terbaru dekat situ. Sebab Judge Renslayer ataupun Ravonna Renslayer dan juga Miss Minute telah melarikan dirinya keluar daripada TVA dan tidak diketahui dia pergi ke mana. Berkemungkinan berjumpa dengan Victor Timely. Tapi kita nak borak pasal sekarang, disebabkan Ravonna Renslayer telah pun larikan dirinya, telah ada satu judge yang baru, hakim yang baru yang dikenali sebagai itu General Dodds lah. Yang satu lagi karakter perempuan yang macam kecil tu, aku tak ingat namanya apa. Tapi apakah political conflictnya adalah di mana Hunter B15, Mobius dan sesetengah pekerja-pekerja TVA sudah pun acknowledge yang mana Time Variance Authority, Timekeepers merupakan Tuhan yang fake dekat TVA. Bukan Tuhan yang benar, tapi Tuhan yang palsu. Sedangkan orang yang menciptakan TVA adalah He Who Remains. Okay? Sejurus selepas mereka tahu tentang segala perkara ini, mereka tahu tentang free will, di mana mereka kenapa pula suara aku ni? Mereka ni, pekerja-pekerja TVA ni merupakan variant. Semua yang bekerja dekat TVA itu adalah variant semata-mata. So bila dia fikir balik lah, mereka yang bekerja untuk TVA ni telah prunekan masa, telah prunekan orang. Bermaksud dekat situ, by pruning by pruning variant, bermaksud mereka membunuh ratusan, ribuan orang yang hanya ingin hidup mengikut apa yang mereka mahukan. Itulah maksud free will. Okay, itu adalah apa yang Sylvie perjuangkan di dalam Loki season yang pertama. Okay, tapi ada satu karakter ni, iaitu General Dodds ini, yang berkemungkinan ada orang cakap ni adalah old Sylvie, tapi mungkin aku masih 50-50. Aku tak tahu adakah itu old Sylvie ataupun tak, aku tak pasti. Tapi General Dodds ini ingin mengarahkan pekerja-pekerja TVA dan juga Minutemen untuk prune segala timeline yang branch tu supaya TVA selamat, supaya multiverse selamat. Okey, korang kena faham dekat sini. Sacred timeline itu merupakan seperti satu wayar optik fiber, di mana dalam wayar optik fiber terdapat banyak tali-tali halus yang merangkumi wayar tersebut. Bermaksud itulah sacred timeline. Sacred timeline itself adalah multiverse, tapi itu adalah multiverse yang dibenarkan oleh TVA, yang dibenarkan oleh He Who Remains. Tapi segala branch, segala nexus event yang berlaku atas, bawah, kiri, kanan dan sebagainya, itu adalah perkara yang tidak diingini oleh TVA. So, General Dodds ni dia nak hapuskan segala branch timeline. Bila kau hapuskan segala branch timeline, bermaksud variant Kang tidak akan wujud. Tetapi sekarang ni mengetahui Mobius, Hunter B15 dan sebagainya dah tahu pasal free will ni, mereka akan membunuh ratusan ribuan orang. So ada seorang lagi hakim yang kecil sikit tu, dia memutuskan untuk tidak prune any kind of timeline. Bila kau tak prune any kind of timeline, possibility untuk multiversal war tu terjadi, possibility untuk Kang wujud, a variant Kang lahir, sangat-sangat besar. Tapi mereka sanggup untuk membenarkan orang-orang yang melibatkan diri dalam Nexus event branch timeline ni hidup. Kita berborak pasal humanity lah dekat sini, sebab mereka semua ni dah tahu He Who Remains adalah Tuhan yang sebenar yang menggunakan mereka semua ni sebagai variant untuk bekerja sebagai TVA dan prune manusia-manusia lain. Okay, next stop, kita borak pasal satu karakter baru dalam Loki season yang kedua ni, iaitu Ouroboros yang aku dah mention tadi, dikenali sebagai Obi, lakonan daripada Ki Hugh Kwan. Oh man, lakonan dia bagus gila. Sumpah, aku rasa kalau aku tengok komen-komen sekarang ni, mungkin ramai dah memuji lakonan Ki Hugh Kwan, sebab aku rasa sangat-sangat menyukai lakonannya yang ceria, lakonannya dengan padat informasi berkenaan multiverse. Man, Ki Hugh Kwan memang perfect sebagai Ouroboros ataupun Obi. Tapi apa yang aku nak cakap pasal Obi ni,
Aku ada rasa something yang very very fishy tau. Something yang sangat tak kena dengan karakter Obi ni, pasal kewujudan Obi ni. Okay, Obi bekerja dekat RNA, Repairs and Advancement. Repairs and Advancement maksud dia telah invented kebanyakan teknologi dekat TVA. Okay, aku faham benda tu. Mungkin He Who Remains perlukan orang sebegitu. Tapi apa yang aku tak faham is, kenapa Ouroboros ni mempunyai memori yang sangat-sangat lama sehingga kan dia ingat dia berjumpa dengan Mobius selama 400 tahun yang lalu. Dan dia cakap, Obi cakap, the last person yang datang visit aku sebelum ni adalah Mobius sendiri. Dan kalau korang ingat balik segala time sleeping yang berlaku pada Loki ni kan, Loki ada berjumpa dengan Cassie. Cassie karakter daripada Loki season 1, di mana dia cakap dia akan ubah Cassie ni berubah menjadi ikan. Lepas tu Cassie tanya, apa itu ikan? Kan? Contoh itu adalah Cassie. Lepas tu juga Loki juga pernah berjumpa dengan Hunter B15 dengan Mobius dekat masa silam. Cumanya bila dia kembali ke masa hadapan, Cassie, Mobius dan juga Hunter B15, no, dia tak ingat, dia tak kenal langsung berkenaan dengan Loki. In fact, Cassie yang berjumpa dengan Loki pertama kalinya di masa silam, yang mana kereta terbang tu masuk ke cermin dan pecah sehingga lampu jatuh ke tanah dan tanah tu crack. Cassie tak ingat siapa yang buat crack tu, tapi Cassie tahu crack tu sudah berada dekat situ dah lama dah. Okay, so tapi Obi ni dia mempunyai memory of Loki. Dia mengingat Loki yang muncul di masa silam, tiba-tibanya di masa di hadapan, dia masih ingat lagi Loki. So bermaksud dekat sini, kan aku ada cakap tadi kan, He Who Remains telah mengubah TVA, ruler of TVA, daripada He Who Remains pergi kepada Timekeepers. Dan semua orang ingat siapakah Timekeepers, siapa yang protect the TVA itulah. Tapi Obi ni kan, dia ingat daripada masa silam sampai sekarang. So maksud dia selama dia duduk dekat bawah tu melakukan kerjanya, dia antara orang yang memorinya tidak dipadamkan dan digantikan. So aku macam quite fishy. Jap, what is wrong with this Obi? Kenapa dia ingat semua benda? Kenapa dia tahu semua benda? Yes, aku tahu tanggungjawab dia besar sebagai inventor ataupun yang melibatkan teknologi lah dalam cerita ni. Tapi kenapa kau macam like the chosen one daripada He Who Remains? Something very fishy about Obi. Tu daripada pendapat aku lah. Dan aku dapat rasakan Obi ni adalah manusia. Mungkin dia adalah variant, dan mungkin juga dia mempunyai role yang lagi besar dalam Loki season yang kedua ni. Tapi apakah mungkin dia boleh jadi Beyonder untuk versi MCU. Sebab Kevin Feige cakap Obi adalah satu karakter yang penting dalam Loki season yang kedua. Aku dapat rasakan dia akan memberikan impact yang besar kepada cerita Loki season yang kedua. Tapi that is just my theory lah. Dan kita pergi kepada antara question yang masih lagi tersisa, yang masih lagi aku rasa aku pun tak dapat rungkaian. Antaranya adalah siapa yang call telefon di masa depan itu. Siapa yang call di momen tersebut tu sehingga kan Loki tercengang. Dia boleh sebenarnya aku rasa apa saja karakter boleh jadi. Dia boleh jadi Kang, dia boleh jadi Revenant Renslayer, dia boleh jadi dia boleh jadi Mobius, dia boleh jadi any kind of character. Tapi daripada pendapat aku siapa yang call pada waktu itu adalah Obi, Ouroboros. Aku tak tahu kenapa, aku tak ada base kepada teori ni. So let's just biarkan teori ni berterbangan begitu sajalah. And next question adalah kenapa Sylvie berada di TVA? Sedangkan Sylvie ni dia sepatutnya dia nak hidup berdasarkan dia punya free will tau. Dan ni terdapat dekat credit scene untuk Loki season kedua episod pertama ni, di mana dia pergi ke Oklahoma. Dia pergi ke Oklahoma dan pergi ke restoran McDonald. Dia pergi ke restoran McDonald tu bukannya hanya untuk makan sahaja, juga untuk mempelajari tentang kehidupan. So bila dia nak mempelajari tentang kehidupan, dia nak pelajari segala benda. Makan ke, minum ke, bercinta ke, berkawan ke, dia nak pelajari semua benda. Kerana Sylvie telah terperangkap di TVA selama dia daripada budak kecil lagi. So dia nak explore benda ni dan dia nak menggunakan dia punya free will. Sebenarnya itulah kenapa Sylvie ada kat TVA tu, aku masih lagi tak dapat kepastian lah. Next question, siapa yang pro Loki? Okay, yang ni aku rasa ramai yang pakai teori-teori daripada content creator dekat US. Aku rasa memang ramai, which is dia pakai future Loki, which kind of make sense lah kenapa future Loki yang akan prune Loki. Sebabnya untuk memastikan masa itu berjalan seperti satu lingkaran pusingan bulatan, supaya bila dia prune Loki di masa silam pun masih lagi Loki dapat cuba untuk selamatkan multiversal threat dan sebagainya ni lah. Cuma kalau bukan Loki, my sangkaan is Mobius.
Kenapa Mobius? Disebabkan pada sebelum Loki kena time stripping pergi ke masa depan, kan? Sebelum dia pergi ke masa depan tu, Mobius telah nampak batang apa ni? Batang prune tu jatuh ke tanah. So aku assume macam tu je lah. Mungkin di masa hadapan Mobius yang prunekan apa nama Loki. Itulah my tanggapan sajalah daripada scene yang tak masuk akal. Next thing, di masa depan Loki telah mendengarkan satu tape di mana suara Kang dan juga suara seorang perempuan ni, iaitu Ravonna Renslayer, yang bercakap dalam tape itu. Okay, ni involve my theory lah. My theory is itu adalah Victor Timely ataupun He Who Remains lah, yang bercakap tentang yang bercakap dengan Ravonna Renslayer berkenaan dengan Multiversal War. Kenapa dia borak pasal Multiversal War? He Who Remains ni macam nak ungkapkan kepada Ravonna Renslayer yang dia ni adalah seorang Marvel. Dia ni lah yang membantu Kang, membantu He Who Remains memenangi Multiversal War dan terciptalah TVA. Aku rasa itu adalah satu sumber memori penting untuk He Who Remains pegang, supaya dia sentiasa ingat Ravonna Renslayer. Dan aku rasa Ravonna Renslayer pada penghujung musim pertama tu, dia tak tahu dia tak ingat siapa Kang, sebab dia antara orang yang memorinya dipadamkan juga daripada timeline tersebut. Tapi He Who Remains tahu semua benda ni. So untuk menghargainya, dia menyimpan tape tersebut lah sebagai tanda untuk ingat yang Ravonna Renslayer yang membantunya. Dan juga untuk kalau Ravonna Renslayer berada dalam satu masalah di masa hadapan, He Who Remains yang berada di masa silam ke, di masa depan ke, di masa kini ke, akan membantunya. Sounds like crazy lah, tapi aku rasa itulah caranya ianya berfungsi. Tapi kalau dalam Marvel Comics, sebenarnya orang yang berinteraksi dan juga bercinta dengan Ravonna Renslayer ni adalah Kang the Conqueror. Bukannya Prime Kang ke, tak. Kang the Conqueror. Kang dia conquer every kind of universe untuk impresskan Ravonna Renslayer ni. Tapi juga dia bukan Immortus, dia bukan Ramatat ke, tak. Memang Kang the Conqueror is the love interest untuk Ravonna Renslayer, bukannya He Who Remains ke, tak. Memang tak. Tapi aku tahu lah benda-benda tu jadi ke tak dalam MCU ni, kan. Itulah secara rungkaiannya, secara generalnya, untuk aku bagi tahu korang tentang persoalan-persoalan yang bermain dalam kepala korang lah setelah menonton Loki season yang pertama. Tapi kalau korang ada question lagi, kalau korang ada persoalan ke apa-apa, do leave your comment down below supaya aku boleh cuba cari jalan untuk menjawab persoalan tersebut, kaitkan dengan komik, kaitkan dengan teori, dan juga kaitkan dengan relevansi kepada story MCU. Okay, so comment down below, apakah teori korang, apakah pendapat korang, dan adakah penjelasan aku ini meyakinkan ataupun ianya hanyalah penjelasan yang omong kosong saja. Boleh komen dekat bawah. Secara konklusinya, apa yang aku faham daripada episod yang pertama ni sajalah, fixing the time loop bermaksud fixing the multiverse. Tetapi bila mereka lakukan ni, bermaksud mereka telah membenarkan multiverse membenarkan multiversal war itu untuk terjadi, dan juga membenarkan variant of Kang untuk lahir. So this is just random gila. Aku rasa Loki season yang kedua, pengakhiran finale, diorang tak akan dapat satu conclusion tau. Diorang tak akan dapat satu ending. Tapi apa yang aku nampak untuk episod pertama Loki season yang kedua ni, pekerja-pekerja TVA ingin mengubah TVA, konsep TVA, untuk menjaga timeline dan sebagainya, untuk fixing, untuk membaiki time loop dan sebagainya tu, supaya the branch timeline ni dapat bebas tau. Tapi kalau mereka tidak mempunyai satu ketua, aku pasti TVA tak akan bertahan lama. Sebab bila mana kau membenarkan branch timeline, bermaksud Multiversal War akan keep on happening. Selepas habisnya Multiversal War A, akan berlangsungnya Multiversal War B. Habis B, masuk C. So perlunya ada satu conqueror untuk melakukan, untuk menjaga timeline ini. Adakah Loki akan melengkapkan dia punya glorious purpose at the end of this series dengan menjaga TVA, ataupun Sylvie, ataupun anyone, ataupun ending untuk finale Loki season yang kedua akan tergantung di mana TVA semakin hancur, dunia semakin berlanggar, dan mereka terpaksa untuk menyelamatkan mereka, variant-variant daripada branch timeline ni, untuk prunekan mereka dan bawa mereka masuk ke The Void. Dan masa itulah baru terlahirnya Better World. Tu halnya lah my teori kosong. Alright, take it with a grain of salt. So yeah, that's it for correct plot untuk Loki season yang kedua, episod yang pertama. Untuk episod yang kedua ni aku dah tengok, tapi kita tunggulah untuk Jumaat depan. Alright, Assalamualaikum, thank you for watching, dan bye-bye.